بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Allah Ta'ala dengan rahmatnya, kasih sayangnya, mengizinkan kita masih lagi diberi kita kekuatan dan keizinan untuk kita duduk dan mendengar satu benda yang sangat berharga dalam kehidupan ni. Itulah dikatakan ilmu. Semoga dengan ilmu ni terpandulah kita dalam beramal, terpandulah kita dalam kehidupan, dan kita tidak masuk ke lorong-lorong kesesatan. Semoga dengan ilmu ni dia pandu ibadah kita, dia lebih mengenalkan kita pada cara kita beribadah, dan kita boleh nampak jalan yang jelas dalam menghadapi kehidupan. Yang pasti kehidupan ni penuh dengan liku, yang semua kita tahu dan semua kita faham. Semoga Allah Ta'ala memberi kita tanda yang kita perlu berada dalam kebaikan, dan kebaikan inilah yang dikatakan bila kita memahami akan ilmu. Okey, kita nak sambung kitab Ayuhal Al-Walad yang 2 bulan lalu kita dah habis nasihat yang ke-13, dan sekarang ni kita nak buka nasihat yang ke-14. Kalau dalam kitab tu kita tengok muka surat 43, nasihat yang ke-14 daripada 25 nasihat yang dinukilkan oleh Imam Ghazali. Kita baca sikit matan dulu kitab ni. Nasihat ke-14, wasiat Imam Ash-Shibli. Ini yang hidup di zaman Imam Ghazali. Imam Ash-Shibli ni dia lahir sekitar 240 Hijrah. Dia lahir 240 Hijrah. Imam Ghazali hidup sekitar tahun 500 Hijrah. Jadi Imam Ghazali mengambil perkataan dia dan dinukilkan perkataan ini dan dimasukkan dalam kitab dia. Inilah sebahagian daripada nasihat Imam Ghazali kepada anak murid dia yang terlepas belajar balik ke kampung, dan menulis surat pada Imam Ghazali agar diberi beberapa nasihat. Di antara nasihat ni ialah ini yang kita akan baca. Adalah dihikayatkan Imam Ghazali Allah Ta'ala ni berkata bahawa Imam Ash-Shibli rahimahullah Ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Dia menjadi khadam kepada 400 orang guru. Dia berkhidmat kepada 400 orang guru. Sambil dia mengaji guru ni, dia memberi khidmat. Dia memberi khidmat. Jadi orang-orang soleh dulu kebanyakannya mereka ni jadi soleh atas ilmu dan keberkatan yang ilmu yang dia dapat daripada guru. Kuatnya mereka menjaga adab menuntut ilmu, dan mereka memberi khidmat pada guru dengan harapan supaya keberkatan guru itu mereka dapat, kebaikan guru itu mereka dapat. Dan inilah antara watak-watak orang soleh. Imam Ash-Shibli ni dia berkhidmat kepada 400 orang guru. Dan beliau juga berkata, apa Imam Ash-Shibli ni kata, aku telah membaca 4,000 buah hadis. 4,000 hadis dia baca. Kita baca hadis banyak mana kita tahu. Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya, kerana daripada pengamatan dia. Dari pengamatan Imam Shibli ni, dia ambil satu hadis, dia amalkan betul-betul, kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ni. Ada satu hadis ni daripada 4,000 hadis dia baca, dia ambil satu hadis, dan hadis ni yang kita akan baca nanti, lagi insyaAllah.
dia amalkan betul-betul. Dan dia kata, dan aku dah perhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalam hadis itu ada keselamatanku, ada perkara yang boleh menyebabkan dia menjadi selamat bila dia mengikut hadis ni. Selamat dekat dunia dan lebih-lebih lagi selamat ke akhirat. Dan daripada hadis ini dia dapat melihat dengan mengamalkan hadis ini dia boleh mendapat dan kesejahteraanku, sejahtera dia di dunia, lebih-lebih lagi sejahtera dia di akhirat. Satu, dia nampak hadis tu ada benda tu ada dua perkara. Satu, yang boleh bawa selamat pada dia. Dua, boleh bawa sejahtera pada dia. Dan juga dia melihat hadis itu telah terkandung di dalam hadis itu ilmu orang-orang yang terdahulu, orang dahulu mengenai ilmu para sahabat, dan ilmu orang akhiran, orang akhirin, ilmu akhirin, ilmu awalin, ilmu awalin, dan ilmu akhirin, ilmu orang-orang yang kemudian. Itu dulu masa mengaji dulu, guru kata orang dahulu ialah orang-orang yang hidup sekitar 300 hijrah, para sahabat. Kemudian ilmu orang terakhir, orang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengan hadis itu. Dengannya, hadis itu adalah sebuah hadis yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang daripada sahabatnya. Hadis itu berbunyi, ni kita nak baca matan ini. Aiman di dunia kabiqadri muqamika fiha wa'mal akhiratika biqadri faqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Apa dia kata? Imal di dunia kabiqadri muqamika fiha, bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Rasulullah kata, kau nak kerja kat dunia ni, kau nak usaha kat dunia ni, kau usahalah sekadar mana kau tinggal dalamnya. Pastilah dalam dunia ni kita tinggal sementara. Maknanya usaha kita ni atas urusan dunia kita, atas keperluan dunia kita, biarlah sekadar sementara, benda sementara. Tak adalah usaha macam tengah-tengah mati. Itu maksud itu. Dan beramallah wa'mal akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Berapa lama kita ada ke akhirat? Itu yang dikatakan abadan abada, negara yang kekal abadi. Maknanya benda yang kekal ni kita mesti buat persiapan yang lebih-lebih lagi lah berbanding dengan benda yang sementara. Benda sementara ni kita tahu dah sementara, tak perlulah kita buat benda-benda sampai jadi bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk membuat persiapan di akhirat. Jadi itu yang dikatakan hadis ini, dia seolah-olah memberitahu kita hendaklah kita bersiap untuk akhirat itu lebih daripada persiapan dan urusan kita di dunia. Jangan ambil pening sangat urusan dunia, tapi peninglah pada urusan akhirat, kerana akhirat itu lebih kekal. Sebab tu jangan sibuk sangat urusan dunia, buru dunia, kejar dunia sampai lupa urusan di akhirat. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Hasan Al-Basri, dia ada sebut ada satu amaran kepada orang yang cinta pada dunia. Bersungguh-sungguh dia hal dunia ni, tapi akhirat dia buat tak kisah. Nak pergi mulajah fardu ain, ada lapang datanglah, tak lapang tak datang, begitu je. Bukan benda utama pada dia. Benda utama pada dia apa? Kerja dia, urusan dunia dia, cari duit dia, kumpul harta dia. Dia tak sedar dia digelar pemburu dunia. Kita orang memburu, cintai peluang, cari peluang. Itu dia. Ini bahaya. Seperti Imam Hasan Al-Basri dia kata apa?
man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah. Barang siapa yang memburu dunia dan lebih memilihnya daripada akhirat, akabahullah bisittah uqubah. Niscaya Allah akan menghukum dia sittah dengan 6 jenis hukuman. Imam Hasan Al-Basri kata, orang yang buru dunia ni dan keadaan dia memburu dunia ni menampakkan dia memilih dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Maknanya usaha di atas dunia ni nampak lebih sungguh-sungguh daripada usaha dia untuk mendapat kesenangan di akhirat, untuk mengumpul bekalan di akhirat. Maka Imam Hasan Basri kata Allah Ta'ala akan hukum dia dengan 6 jenis hukuman. Wasalasun fil akhirah, salasun fil dunya, wasalasun fil akhirah. 6 hukuman ni 3 nanti ditimpakan di dunia dan 3 nanti salasun fil akhirah ditimpakan di akhirat. Amma salasul lati hiya fid dunya, adapun 3 hukuman yang ditimpakan pada dia di atas dunia, fa'amalun laisa lahu muntaha, angan-angan yang tidak berkesudahan. Orang buru dunia ni, pertama Allah akan bagi dia hukum masuk dalam hati dia, dia angan-angan ni tak sudah. Kejap dia nak fikir macam ni, kejap dia nak buat macam ni, kejap dia nak rancang macam ni, kejap dia nak target macam ni, kejap urusan apa? Urusan dunia. Tak berkesudahan. Dia tak sedar dalam di berangan-angan, panjang angan-angan tu dalam kitab tu, dalam kitab tasawuf kan dia sebut dilarang kita ni menjadi orang yang panjang angan-angan. Dilarang kita jadi orang yang panjang angan-angan. Waktu Rasulullah dia pernah lukis kan, kita dengar hadis yang sangat popular. Rasulullah dia pernah lukis, dia kenapa? Dia lukis satu kotak. Allah kata ini adalah kehidupan, ini adalah tempoh kehidupan. Dan dia tulis dalam kotak tu, dia tulis maksudnya jaring lah, garisan. Dia kata ini adalah ujian kehidupan. Maknanya lepas ini ada ujian ni. Lepas tu duri ni kita ni diuji. Yang tak ada ujian nanti dalam syurga ni. Selagi nama di dunia, lagi itulah ada ujian-ujian yang datang. Yang kebanyakan ujian ini pastilah untuk menghapuskan dosa dan pastilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan maka Rasulullah dia buat satu garisan dalam kotak tu, terus melintang, terus sampai keluar daripada kotak. Rasulullah kata inilah angan-angan kamu. Inilah angan-angan manusia, yang mana angan-angan ini selalunya melepasi akan umur kehidupan dia. Lalu orang tak sempat, dia hanya boleh angan-angan, tapi dia tak sempat menggapai angan-angan dia. Dia rancang umur 60 nak macam ni, rupanya tak sampai 60 umur dia, Allah dah panggil dia balik. Itu Rasulullah kata angan-angan ni melepasi daripada kotak kehidupan kita. Lepas tu bila Allah hukum orang yang memburu dunia ni, nombor satu Allah letakkan apa? Angan-angan ni tak ada kesudahan, hingga dia lupa angan-angan ini melepasi kotak umur dia. Na'udzubillah. Minta lindung daripada Allah. Biarlah kita ni lebih memikirkan keadaan kita di akhirat, keadaan kita di barzah, dengan kita mengambil tindakan memperbaiki amal kita, tuntut ilmu, cari panduan, begitulah hendaknya. Jadi yang pertama tadi, apa dia kata tu? Yang kedua, hukuman di dunia, wahisun walibun laisa lahu qanaah.
Diberi pada hatinya sifat rakus yang menguasai dirinya, dan dia tidak pernah merasa qanaah. Qanaah ni tak merasa cukup, tak pernah rasa puas. Dijadikan dia memiliki hati orang yang tak puas dengan dunia ni. Dah ada banyak ni duit, nak lagi simpan banyak, nak lagi banyak. Dah ada lagi banyak, dah ada lagi banyak. Dia ada nafsu yang tidak ada qanaah. Lepas tu dia tidak pernah merasa cukup. Bila tak rasa cukup, dia buru lagi, dia buru lagi, dia buru lagi, hinggalah dia tak sedar dalam dia sibuk memburu. Rupanya dia sedang, waktu dia nak pulang hampir, dan paling menakutkan, dia pulang dalam dia masih lagi sibuk memburu dunia dan melupakan segala persiapannya dalam menuju ke akhirat. Ini paling menakutkan. Bila diburu tu paling takut lagi Allah beri. Dia buru Allah beri, dia buru Allah beri. Rupanya pemberian itu adalah dikatakan istidraj. Apa istidraj? Pemberian daripada Allah yang menyebabkan dia makin jauh daripada Allah, dia makin jauh daripada rahmat Allah. Itu nama dia istidraj. Jangan kita rasa okey, kita dapat ni, dapat tu, dapat ni, dapat tu. Benda dunia ni kalau nak kata dapat ni, dapat tu, kita tengok orang kafir pun dapat. Orang kafir pun dia lebih kaya daripada kita, kalau tak kita nampak. Kerana apa? Kerana sifat murahnya Allah ni dia beri pada semua. Orang yang sembah berhala pun diberi. Tapi rahim Allah, kasih sayang Allah, bila Allah Ta'ala beri kita iman, beri kita ilmu, beri kita amal. Itu beza tu, sifat rahman dengan sifat rahim. Jadi hukuman yang kedua tu, dalam Imam Hasan Al-Basri kata, 3 di dunia, yang kedua Allah Ta'ala akan masuk dalam hati dia sifat rakus pada dirinya, dan dia tidak pernah merasa qanaah, cukup dengan apa yang ada. Dia rasa apa pun dia rasa tak cukup. Nombor 3, apa dikatakan nombor 3? Wa uhiza minhu halawatul ibadah. Dicabut daripada orang yang memburu dunia ni sampai dia mengutamakan dunia dari akhirat, dicabut daripadanya nikmat ibadah. Maknanya ibadah ni tak ada rasa nikmat, tak ada rasa benda ni adalah kurnia. Dia tak rasa benda ni adalah kurnia Allah, tak rasa. Dia bukan tak ibadah, dia ibadah tapi tak rasa nikmat, tak rasa seronok, tak rasa sedap, tak rasa apa-apa dah, hati dia kosong. Kalau sembahyang itu lalai, kalau sembahyangnya lalai, hanya menjadi adat-adat kebiasaan dia untuk dia buat rutin hari-hari. Tapi pengisian dalam hati dia tidak diberi keindahan dalam hati dia. Kenapa? Dia dikatakan pemburu dunia, dan dengan memburu dunia itulah mengakibatkan Allah Ta'ala cabut sesuatu yang sangat baik dalam hati dia. Apa dia? Nikmat beribadah. Bila tak rasa nikmat tu, tak dapat buat banyak-banyak. Tapi kalau Allah beri rasa nikmat, dia akan buat dengan rasa seronok. Dia dapat penghayatan daripada ibadah dia, dan memberi kesan kepada peribadi dan watak seharian dia. Satu antara bala yang kita takut ni, bila Allah cabut nikmat ibadah. Kenapa Allah cabut nikmat ibadah? Antaranya, itu Imam Hasan Al-Basri kata, bila dia menjadi pemburu dunia. Lepas tu hati-hati, ulama-ulama dah beri kita panduan, jangan jadi pemburu dunia. Dekat dunia Allah hukum dengan 3 perkara, angan-angan yang tak kesudahan, sifat rakus yang tidak pernah puas, dan tidak ada sifat qanaah. Yang nombor 3 dikatakan apa? Dicabut pada dia nikmat beribadah. Ini paling membimbangkan. Kenapa dia berlaku? Sebab dia menjadi pemburu dunia, pecinta dunia. Hati-hati. Lepas tu hadis yang kita baca itu bagaikan satu sindiran. Bagaikan satu sindiran. Engkau bekerjalah untuk dunia, berusahalah untuk dunia, sekadar mana engkau akan tinggal dalamnya. Pastilah tinggal dalamnya sementara. Lepas itulah berusaha ni tak sepatutnya, bila benda sementara tak sepatutnya berusaha. Tu ada guru-guru kata, bermati-matianlah pada benda yang bawa mati.
bermati-matian lah pada benda yang bawa mati. Jangan bermati-matian pada benda yang tak bawa mati. Apa benda tak bawa mati? Itulah dunia tu. Tapi bila dunia ni ada menafaatkan dia, menafaatkan waktu, menafaatkan harta, menafaatkan perkara-perkara yang kita miliki untuk kita dapat akhirat, untuk kita dapat dia. Jadi itu yang guru-guru cakap dalam kitab-kitab mereka, dunia ini adalah jambatan ke akhirat. Jadikan dia jambatan untuk kita naik jambatan ni. Nak pergi mana? Nak pergi akhirat. Gunakan siapa untuk pergi jambatan? Gunakan dunia. Bukan berurusan dengan dunia hingga melupakan nasib di akhirat. Ini yang salah. Ini yang dikatakan buru dunia. Okey. Wa amma salasu dan 3 hukuman yang dikatakan ditimpakan orang yang berburu dunia ini di akhirat, allati ya fil akhirah. 3 hukuman yang dikenakan pada orang berburu di akhirat. Yang pertama, fahaulu yaumil qiyamah, ketakutan yang luar biasa pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dia rasa takut yang amat sangat. Kenapa dia takut? Sebab dia takut nak tinggalkan dunia. Dia sayang dunia, dia cinta dunia dia. Dia akan rasa takut. Dan nombor 2, wal hisabu syadid. Wal hisabu syadid. Syadid ni berat. Wal hisabu syadid, perhitungan amal yang sangat berat. Allah jadikan pemburu dunia, orang yang cinta dunia melebihi akhirat ni, adalah dia rasa takutnya amat sangat bila dia mengalami hari kiamat. Lepas tu perhitungan, lepas tu hari kiamat ni dia ada 2. Satu dikatakan kiamat besar, yang hari kiamat yang besar ni bila dunia ini berguncang. Kiamat kecil itu yang dikatakan kematian. Maknanya orang yang tidak melalui hari kiamat besar, dia pasti melalui kiamat kecil. Maka waktu tu diberi dia satu ketakutan yang amat luar biasa. Kenapa dia beri ketakutan? Sebab dia dalam hatinya memiliki cinta dunia. Ini Imam Hasan Basri kata. Jadi bila sampai di akhirat, pastinya manusia itu akan dihisap, dikira amal baik dan amal buruknya. Sebab dia ni dulu di dunia adalah seorang pecinta dunia, seorang pemburu dunia. Maka Imam Hasan Basri kata, Allah hukum dia di padang mahsyar nanti, dia hitung amalan dia dengan amal yang sangat berat. Dihitung dengan keras, maknanya dihitung dengan detail. Satu-satu mana dia dapat, apa dia belanja, apa dia buat, satu. Bila hisap itu dihisap dengan berat, maka lamalah dia di padang mahsyar. Tu kita dulu asalnya dekat surau An-Nur ni saya pernah cerita lah. Lama dululah saya pernah cerita. Dalam hadis Rasulullah berkata, menceritakan bagaimana ada 2 orang manusia nanti di padang mahsyar yang dua-dua didapati layak, dan mereka ni berkawan atas muka bumi. Seorang ni orang kaya, seorang ni orang miskin, dan kedua-dua ni didapati layak untuk masuk ke syurga. Jadi ringkas cerita dia gitulah. Maka kedua-dua dipimpin oleh malaikat untuk masuk syurga. Tetapi orang yang miskin ini dia masuk terus, sedangkan orang yang kaya ini dia ditarik semula ke tengah padang mahsyar. Maka orang miskin ini dia mendapati kawan dia yang kaya ni tak masuk-masuk. Dia tunggu kat pintu syurga, tak masuk-masuk. Akhirnya dia pun menikmatilah segala nikmat yang ada dalam syurga. Setelah lama ditunggu kawan dia, baru dia tengok kawan dia masuk. Maka berkatalah orang yang miskin ini kepada kawannya yang kaya, yang sama-sama beramal atas muka bumi. Dia kata, aku hampir-hampir rasa engkau tidak jadi masuk syurga kerana lamanya aku menunggu engkau. Apa terjadi pada kamu? Ini dalam bahasa yang mudah saya faham, saya ulah. Apa jadi pada kamu? Maka lelaki yang kaya ini berkata, semasa aku dibawa di pintu syurga, tiba-tiba aku ditarik semula untuk dihisap di tengah-tengah padang mahsyar. Maka bertanya kawan dia yang miskin yang masuk syurga dulu ni, kenapa engkau dihisap? Kerana aku memiliki harta yang banyak. Teruk ke engkau dihisap? Dia kata, aku dihisap di tengah-tengah padang mahsyar sehingga berpeluh-peluh badanku, dan turunlah meleleh peluh daripada badanku, dan banyaknya peluhnya meleleh daripada badanku. Orang dia kata, kalau 100 ekor unta yang beri makanan yang masin,
dan minum air peluh, maka unta ini akan kenyang. Rasulullah sebutlah hadis gitu. Unta ni dia punya minum banyak, bukan sikit. 100 ekor unta boleh minum peluh dia, dan unta ni boleh kenyang. Dia menceritakan berapa lama dan berapa teruknya dia dihisap. Walaupun akhirnya dia masuk syurga, dia dihisap. Kerana apa? Dia di dunia memiliki harta yang banyak. Bukan salah memiliki harta yang banyak, tapi jangan lupa pada bersedekah dan pada berinfak pada mereka-mereka lebih-lebih yang memerlukan. Tu dikatakan dihitungkan amal dia dengan sangat berat. Siapa ni? Pemburu dunia yang melebihkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tu ulama-ulama pesan ni. Ini Imam Hasan Al-Basri ni dia hidup zaman Sayyidina Ali. Kita jumpa Rasulullah, dia hidup zaman Sayyidina Ali. Dia pesan begitu. Dan hukuman yang ketiga, walhasratut tawilah, dan dia akan merasa di akhirat nanti penyesalan yang panjang. Dalam hadis penyesalan yang panjang ni, kalau kita ingat dulu awal-awal kita ayat walad dulu, Rasulullah dah sebut alamatul iradillahi ta'ala anil abdi, alamat tanda Allah berpaling kepada seorang manusia, istiraduhu bima la yaghni, bila dia buat satu perkara yang tidak ada faedah baginya. Dan hadis itu juga disambung, manusia yang buat satu perkara yang tidak ada faedah walaupun satu saat atas muka bumi, maknanya tak ada faedah ni, tak ada bawa kebaikan pada dia, di akhirat tak ada bawa pahala pada dia, maka akan jadilah pada dia penyesalan yang panjang. Itu ada disebut perkataan tu, penyesalan yang amat panjang. Jadi hukuman yang ketiga di hari akhirat, di hari akhirat, hukuman yang ketiga yang diberi, satu tadi kita kata apa, dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa apabila dia menghadapi hari kiamat. Dua, perhitungan amal dia sangat keras. Itu saya ingat dulu saya baca satu hadis, Siti Aisyah ni ditanya Rasulullah, apa dikatakan hitungan amal, hisab yang amat keras? Rasulullah kata, apabila engkau mula ditanya, dia tengok kita punya amal ni, kita mula ditanya, mana kau dapat ni, macam mana kau dapat ni, kenapa macam ni, kenapa, itu dah mula panjang cerita dia. Itu dia katakan hitungan amal yang amat keras. Satu, kita doa semoga dengan rahmat Allah mudahkan urusan hisab kita di akhirat. Lepas tu Sayyidina Umar sebut apa dia kata, engkau hisab diri kau dulu, cek, semak amal kau dulu, semak betul-betul, sebelum nanti pastinya engkau akan dihisab nanti pada hari akhirat. Sekarang ni apa-apa buku amal kita semak, tengok macam mana amal kita betul tak betul, doa yang kita lengkap tak lengkap, belajar tak belajar, faham tak faham, banyak masa kita luangkan untuk mengaji, untuk beramal, dan bagaimana kehidupan kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana sumber pendapatan kita, itu semua kita kena hisap dulu. Kita kena tengok dulu, supaya nanti dekat sana nanti hisap tu dia jadi elok, dia jadi cantik, dia jadi mudah. Kalau tidak nanti, bukan saja hisab yang berat pada mereka yang buru dunia ni, hukuman ketiga yang diberi, dia akan rasa kesal. Tu kalau kita baca kitab Bidayah, kita mengaji Bidayah, ada doa yang panjang yang Rasulullah sebut. Selepas kita semayang sunat subuh, sebelum kita semayang subuh fardu, dia ada doa yang panjang. Antara ni Rasulullah kata apa? Ya Allah, lindungilah aku daripada laungan penyesalan. Maksudnya orang menyesal nanti dia melaung-laung, dia menjerit. Kenapa? Kerana kesal yang tidak sudah. Rasulullah minta lindung. Maksudnya janganlah jadi kita orang yang menyesalnya amat sangat. Menyesalnya amat sangat. Jadi dekat dalam ni, antara orang yang dikatakan menyesal amat sangat itu apabila dia berusaha atas dunia ni, atau urusan dunia ni, keperluan dunia ni, bukan tak boleh berusaha, boleh berusaha sehingga melebihi akan persiapan dia, melebihi urusan dia untuk selamat di akhirat. Itu dikatakan 6 hukuman bagi pecinta dunia. Itu
kalau kita baca perkataan dia tadi kita baca, barang siapa yang memburu kesenangan dunia lebih memilihnya daripada akhirat. Bukan tak boleh buru, jangan sampai lebih daripada akhirat. Sedangkan akhirat itu kekal, dunia ni pastinya kita faham sementara. Pastinya kita faham sementara. Lepas tu Rasulullah kata, kau nak kerja atas dunia ni, kau kerjalah sekadar mana kau tinggal dalamnya. Pasti dah tak lama, yang kita pun tak tahu berapa lama. Dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Okey, nanti kita sambung. Hari ini dia disambungkan lagi. Dan beramallah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat padanya, dan buatlah sebarang amalan yang akan masuk engkau ke dalam api neraka, sekadar mana engkau sabar menahan susahnya. Pasti ya, tak sabar, pasti tak tahan, pasti tak tanggung. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, yang kita baca itu, kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Bila baca itu hayati ya Allah, lepaskan aku, selamatkan aku daripada neraka. Mohon pada dia, lepaskan selamatkan daripada neraka. Okey, nanti kita sambung lagi insya-Allah di lain kali. Mungkin sambungan cara macam ni, atau kita jumpa di surau ke macam mana, tengoklah nanti keadaan dia ni. Kita sambung pada nasihat yang ke-14, pasal yang kedua, hadis yang disebutkan oleh Imam Ash-Shibli. Apa hadis yang dikatakan dia beramal dengan dia berpegang sungguh-sungguh dengannya, kerana dia nampak hadis ini membawa kesejahteraan dan keselamatan, dan terkandung ilmu-ilmu orang yang awal dan orang-orang yang akhir di dalamnya. Semoga Allah merahmati pertemuan ini dan diberi kita faham pada segala yang kita dengar, dan dengan rahmat juga diberi kita panduan untuk kehidupan ini. Sekian, cukuplah pada kali ini. Semoga Allah merahmati kita. Wabillahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.